Buletin Didik 25 Mac bersama saya Charles Mohan. Salam hormat dan salam sejahtera. Polis Diraja Malaysia PDRM harus memperkasakan keupayaan anggota dalam menguasai perundangan negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata penyertaan anggota serta pegawai PDRM dalam latihan, kursus atau persidangan yang dianjurkan dalam negara dan peringkat antarabangsa perlu dipertingkatkan bagi memperolehi pendedahan dan perkongsian yang lebih global dan terkini. Bagi membina pasukan penguatkuasaan undang-undang yang kukuh dan utuh, penerapan nilai disiplin dan integriti perlu dititik beratkan dalam pembinaan sahsiah anggota-anggota PDRM. Selain itu, untuk meningkatkan prestasi pasukan, semua anggota PDRM harus mempunyai sifat sense of belonging kepada pasukan dan rasa tanggungjawab yang tinggi kepada amanah yang digalas. Perdana Menteri berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada perbarisan peringatan Hari Polis ke-214 di Pusat Latihan Polis Pulau Pol di Ibu Negara siang tadi. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador. Tambah Tan Sri Muhyiddin, kolaborasi dan kerjasama strategik di peringkat antarabangsa yang dijalinkan oleh PDRM selama ini mampu meletakkan pasukan keselamatan negara sebaris dengan pasukan keselamatan dari negara luar seperti Scotland Yard, Royal Military Police United Kingdom dan Hong Kong Police Force. Berbekalkan niat ikhlas dan kerjasama pasukan yang jitu, beliau yakin keupayaan pasukan PDRM dalam memelihara kedaulatan dan keamanan negara dapat terus dipertingkatkan selain nama PDRM akan kekal harum dalam kalangan seluruh rakyat negara ini. Seramai 2,969 calon sijil peperiksaan Malaysia SPM 2020 yang tidak dapat menduduki peperiksaan baru-baru ini akan dibenarkan berbuat demikian bermula 6 sehingga 23 April. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razidin, penjadualan semula ini dilakukan bagi calon yang tidak dapat menduduki peperiksaan SPM tempoh hari atas sebab dikuarantin. Seramai 2,969, 2969 iaitu 0.74% dari keseluruhan calon SPM tahun 2020. Namun begitu data ini adalah pada 3 Mac untuk kertas teras dan kita sedang mengumpulkan data-data untuk kertas elektif yang lain dan insya-Allah kita akan mendapat data tersebut selepas tamatnya peperiksaan hari ini. Beliau berkata demikian selepas Majlis Kesyukuran Pengurusan SPM 2020 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Canggang, Banting, Selangor siang tadi. Sehubungan itu, beliau turut menarik nafas lega susulan kelancaran SPM 2020 secara norma baru selepas ditunda sebanyak 3 kali. Dalam pada itu, sijil pelajaran Malaysia 2020 dilihat akan menjadi penanda aras khususnya kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia dalam melaksanakan semua jenis peperiksaan dalam tempoh negara berdepan risiko pandemik COVID-19. Timbalan Pengarah Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Najib Abdul Rahman berkata secara keseluruhannya semua SOP dipatuhi di Kuala Lumpur sepanjang 17 hari pelajar menduduki peperiksaan berkenaan. Bagaimanapun terdapat penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk peperiksaan yang akan datang. Kita melihat pandemik yang berlaku ini menjadi penanda arah untuk lembaga peperiksaan sendiri untuk menjalankan peperiksaan pada masa-masa akan datang. Dan apa yang berlaku pada hari ini, kita yakin boleh jadikan contoh dan pada tahun hadapan akan jauh lebih senang lagi. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses hari terakhir SPM 2020 di Victoria Institution petang tadi. Secara keseluruhannya, seramai 19,731 calon di 153 pusat peperiksaan di Kuala Lumpur menduduki peperiksaan SPM sejak ia bermula 22 Februari lepas. Di Victoria Institution, seramai 15 orang pelajar menduduki kertas peperiksaan akhir sijil pelajaran Malaysia SPM petang tadi.
Walaupun tidak ramai calon yang mengambil kertas akhir iaitu Sains Komputer 1 di sekolah ini, namun suasana tetap ceria dengan sorakan meraihkan hari terakhir peperiksaan terbesar itu. Malah sujud syukur dilakukan bersama bacaan doa kesyukuran yang dibacakan Ustaz Misron Ali. 17 hari sungguh lama. Alhamdulillah, saya rasa bersyukurlah kerana segala usaha saya, usaha guru-guru, ibu bapa, semuanya bergunalah. Alhamdulillah. Saya rasa sangat gembira sebab bertahan daripada tahun lepas lagi. Akhirnya kita dapat selesaikan SPM kita . 5A lah. Perasaan Alhamdulillah lega dah lepas semua sebab MCO kan semua. Jadi dah lama-lama kita tunggu. Nah, habis jugalah SPM ni. Pengetua sekolah ini berharap kesemua 148 calonnya mendapat keputusan yang baik setelah berusaha keras berdepan pelbagai cabaran berikutan pandemik COVID-19. Syukur Alhamdulillah lah, memang satu kelegaan yang sangat besar setelah kita memperjuangkan sama ada dari aspek guru ataupun pelajar. Dan saya rasa semua orang ada perasaan yang tersendiri. Kita terpaksa berjuang dalam keadaan pandemik untuk selesaikan bagi sekolah menengah, paling penting SPM. Sementara itu, di Perak, 33,079 calon berjaya menduduki peperiksaan SPM 2020. Di SMK Jelapang Jaya, rata-rata pelajar bersorak gembira apabila selesai menjawab kertas sains komputer petang tadi. Kata mereka, cabaran belajar secara dalam talian walaupun agak sukar dilalui, namun mereka bersyukur berjaya buat yang terbaik. Perasaan yang bercampur ni bila dah habis SPM ni, gembira ada, sedih pun ada sebab nak tinggalkan kawan-kawan. Tapi perjuangan ni tetap perlu diteruskan sebab kita orang perlu sama belajar lagi. Itulah, saya harap semua calon-calon SPM yang baru habis hari ini, all the best untuk semua. Perasaan saya macam lega lah sebab dah bebas saya daripada SPM. Lepas tu saya rasa macam puas hati, apa yang saya belajar selama ni dah saya keluarkan untuk SPM dan berusaha dah, semua dah keluarkan untuk SPM. Parents, sebab parents selalu cakap jangan putus asa, senang putus asa sebab bukan ini saja cabaran dalam kehidupan, ada lagi banyak cabaran. So kena be strong dengan ni. Mereka ditemui media selepas tamat peperiksaan iaitu jam 4.45 petang tadi. Timbalan Ketua Pelajar-Pelajaran Sektor Operasi Sekolah Dato' Azman Talib turut berada di Dewan sama bagi memberi kata-kata semangat kepada pelajar. Bersua kembali, industri fashion dijangka mampu memberikan sumbangan terbesar kepada ekonomi negara dalam jangka masa panjang dengan kelahiran mereka fashion muda berbakat dari institusi pendidikan tinggi IPT. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, IPT adalah antara pemain industri utama yang telah melahirkan ramai mereka berdaya saing dalam industri fashion negara dan antarabangsa. Sektor berkenaan turut membantu perkembangan industri kreatif di Malaysia yang menyumbang 1.9% terhadap keluaran dalam negara kasa KDNK pada tahun 2015. Industri ini juga telah menggajikan sekitar 1 juta orang serta berpotensi besar untuk berkembang dan memberikan sumbangan besar kepada ekonomi Malaysia dalam jangka masa panjang. Datuk Seri Noraini berkata demikian selepas hadir di pertunjukan Fashion Management and Science University MSU International Fashion Collection 2021 yang juga projek kolaborasi seni dan fashion MSU dengan rakan institusi antarabangsa dari Jepun. Penganjuran pertunjukan fashion itu bermatlamat untuk mengetengahkan bakat dan kreativiti mereka fashion muda MSU di pentas peragaan.
Kaedah baru akan diperkenalkan bagi melaksanakan pengurusan sampah dalam negara sesuai dengan norma baru. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin berkata antara fokus akan diberikan kepada pembabit anak muda dalam program Kitar Semula yang boleh menjana pendapatan. Satu sirkular ekonomi yang mana anak muda kita akan kita mobilize untuk turun padang, collect barang-barang yang boleh recycle dan hantar pada collecting center dan juga menjadikan hasil pendapatan dan terus dihantarkan tempat pusat-pusat Kitar Semula. Tambahnya, perancangan itu boleh dilakukan menerusi kerjasama Perbadanan Pengurusan, Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam, SW Corp dan Penggerak Komuniti Negara PKN. Mengambil contoh di Turki, ujarnya golongan gelandangan dilibatkan dalam program Kitar Semula akhirnya berjaya menjadikan sumber pendapatan buat mereka. Datuk Zuraida berkata demikian dalam ucapan ketika majlis menandatangani Memorandum Persefahaman SW Corp dengan PKN dan pelancaran program Mendaya Komuniti di Cyberjaya. Kementerian Pendidikan KPM sedia untuk memperbaiki dan menaik taraf sistem penyampaian pendidikan di negara ini sebagai salah satu persediaan untuk berhadapan dengan krisis. Perkara itu perlu bagi memastikan usaha kerajaan untuk menyediakan asas pendidikan berkualiti kepada pelajar tidak terjejas sekaligus mengekalkan kesinambungan pendidikan di negara ini. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Dr. Ma Hang Soon berkata penularan wabak COVID-19 memberikan perspektif baru kepada KPM dalam rangka dan seterusnya mengaplikasikan sistem penyampaian pendidikan sedia ada. Katanya, impak daripada penularan wabak itu menyebabkan satu perubahan besar perlu dilakukan terhadap sistem penyampaian pendidikan tradisional. Ia bagi memastikan penyampaian ilmu menerusi sistem pembelajaran dan pengajaran dapat dilakukan oleh warga pendidik di samping mengekalkan tahap keselamatan dan kesihatan pelajar, murid serta guru terjamin. Dalam keadaan norma baru ini, maka kesemuanya hendaklah kita berdepan dan mengharunginya dan terus mempelajari mengenai COVID-19 ini, mencari jalan untuk mengatur langkah baik dari segi pembelajaran PTP, PTPR dan sebagainya. Pelbagai langkah-langkah yang perlu telah kita ambil dan terus akan kita perbaiki. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Kesyukuran Pengurusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2020 peringkat negeri Sarawak di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Samariang di Kuching. Menurut Datuk Dr. Ma Hang Soon, walaupun terdapat kebimbangan mengenai penularan pandemik COVID-19, peperiksaan penting bagi tahun 2020 termasuk peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dapat dilaksanakan dengan lancar. Katanya kerjasama yang diberikan semua pihak termasuk ibu bapa, pelajar, Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara membolehkan perkara tersebut dapat diatasi dan semua peperiksaan penting terbabit dapat dilaksanakan dengan lancar. Bersua kembali. Penghantaran barangan keperluan asas menggunakan basikal kargo semakin menjadi pilihan penduduk di Paris, Perancis. Ia sejajar dengan inisiatif Paris untuk mengurangkan penggunaan kereta dalam usaha memelihara alam sekitar. Barangan seperti roti, pakaian dan keperluan lain dibawa menggunakan basikal kargo dengan lebih pantas. Seorang penghantar, Olivier Cantrell, menunjukkan 106 kg roti yang perlu dihantar ke 7 lokasi dalam jarak 25 sehingga 30 km. Cantrell mengakui seronok bekerja dengan mengayuh basikal kerana dapat menyihatkan tubuh badan. Cara sebegini juga katanya membuktikan wujudnya penyelesaian yang lebih ekologikal dan berdaya tahan.
Syarikat Pharmaceutical Amerika Syarikat Pfizer memulakan ujian klinikal terhadap ubat oral antiviral COVID-19. Dalam fasa pertama ujian itu, sejenis ubat perencat protease digunakan untuk menyekat enzim yang diperlukan virus itu untuk berkembang dalam badan manusia. Ketua Pegawai Saintifik Pfizer, Michael Dalston berkata, usaha menangani pandemik COVID-19 memerlukan dua langkah, iaitu melalui vaksin dan rawatan bersasar bagi individu yang dijangkiti virus. Ujarnya, berdasarkan cara virus SARS-CoV-2 bermutasi dan impak global berterusan akibat COVID-19 adalah kritikal untuk memiliki akses kepada pilihan terapeutik untuk masa sekarang dan selepas pandemik berakhir. Selepas membangunkan vaksin dengan 2 dos bersama rakan kongsi Jerman BioNTech, syarikat pharmaceutical itu merancang membangunkan teknologi mRNA secara sendirian untuk menghasilkan vaksin baru bagi virus lain. Teknologi mRNA membolehkan syarikat pharmaceutical menggunakan kaedah itu untuk perubatan dalam bidang lain melangkaui vaksin yang memiliki potensi pelaburan berbilion dolar. Untuk rekod, Amerika Syarikat, negara paling teruk dilanda pandemik COVID-19, merekodkan lebih 543,000 kematian dengan lebih 30 juta kes jangkitan. Daripada 156 juta dos vaksin yang diagihkan, 126 juta sudah diberikan setakat ini. Untuk kita nak boleh tidur, kita ada beberapa reaksi fiziologi dalam badan kita lah, dalam otak ya, yang akan menyebabkan kita rasa mengantuk. Untuk perkara ini berlaku, untuk hormon-hormon ini berfungsi, kita kena pastikan kita waktu malam, waktu dah nak tidur tu kita kurangkan melihat cahaya pada handphone, pada laptop ya. Kerana cahaya ni akan menyebabkan otak kita jadi keliru, confuse. Ni siang ke malam? Sebab cahaya tu cerah masuk dalam mata, otak kita kata, oh agaknya siang belum waktu tidur. Jadi dia tidak keluarkan hormon yang sepatutnya menyebabkan kita mengantuk. Jadi kita kena kurangkan kemasukan cahaya daripada handphone dan sebagainya bila dah dekat waktu tidur tu ya. Kemudian seeloknya lah bagi orang Islam, bacalah surah Al-Mulk dan sebagainya. Kembali, Amir Khan menjadi selebriti Bollywood terbaru yang disahkan positif COVID-19. Times of India yang memetik jurucakap pelakon itu berkata Amir Khan kini menjalani kuarantin di rumah. Tiada butiran sama ada ahli keluarga Amir Khan turut dijangkiti COVID-19 atau sebaliknya. Keadaan bintang popular ini bagaimanapun tidak membimbangkan. Individu yang mempunyai kontak rapat dengan Amir Khan telah disaran untuk menjalani ujian saringan. Sebelum ini, antara bintang Bollywood yang positif COVID-19 termasuk Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan dan Aishwarya Rai. Atlet kebangsaan bakal menerima suntikan vaksinasi COVID-19 pada bulan April ini. Mereka adalah kumpulan pertama dalam senarai Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk diberikan keutamaan sebagai penerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama. Gimnas kebangsaan Farah N. Abdul Hadi jadi ikon sukan antara yang teruja untuk menerima suntikan vaksin itu. Walaupun tiada ketetapan tarikh berhubung sesi suntikan tersebut, namun pengumuman dari KBS ternyata melegakan. Bagi Farah N, suntikan itu penting untuknya bagi melakukan persiapan menjelang tamasya Sukan Olimpik Tokyo yang bakal bermula Julai depan. Excited juga ialah sebab itu adalah satu langkah untuk kita mencegah daripada mendapat COVID-19. So sebagai atlet saya semestinya naik satu lapisan lebih untuk berasa selesa untuk saya bertanding nanti. Tidak terkecuali menanti untuk menerima suntikan vaksin ialah pemanah Paralimpik negara S. Suresh. Apatah lagi dia bakal menyertai 6 kejohanan antarabangsa bermula bulan Mei ini. Ya harap ia buat cepatlah. Vaksin tu agak baik untuk semua. So kalau kita cocok vaksin sekarang, so itu adalah bagus untuk negara kita. So harap semua dapat ambil vaksin sekarang.
Untuk rekod seramai 264 atlet dan pegawai dalam misi melayakkan diri ke Sukan Olimpik di Tokyo dijangka menerima suntikan vaksin COVID-19 bermula April ini dan akan mendapat suntikan dos kedua menjelang Mei depan. Detik tamasya Sukan Olimpik Tokyo Julai depan semakin dirasai di negara matahari terbit itu dengan bermulanya larian obor tamasya di Fukushima hari ini. Obor akan dibawa ke seluruh pelosok Jepun selama 121 hari merentasi 47 wilayah membabitkan 10,000 pelari mengambil bahagian. Larian obor Sukan Olimpik Tokyo bermula di Fukushima, utara Jepun iaitu kawasan yang teruk dilanda gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Simbolik upacara larian bermula di J-Village, pusat latihan bagi skuad bola sepak kebangsaan Jepun dan dijalankan secara tertutup. Bagaimanapun, ia disiarkan secara langsung menerusi televisyen. Pelari pertama yang diberi penghormatan adalah Asuza Iwashimizu, pemain skuad bola sepak Jepun yang memenangi Piala Dunia Wanita pada tahun 2011. Bagi Presiden Olimpik Tokyo 2020 Seiko Hashimoto, permulaan larian ini ibarat pengubat duka susulan penangguhan tamasya berkenaan yang sepatutnya berlangsung tahun lalu berikutan penularan COVID-19. Larian ini juga mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat di mana ia menjadi penanda aras segala aktiviti berkaitan Olimpik selepas ini. Ia juga cabaran awal buat penganjur sebelum menerima kedatangan lebih 15,000 peserta Sukan Olimpik dan Paralimpik selain pegawai pertandingan serta media. Aksi berani atlet GoPro Travis Rice menuruni pergunungan bersalji mengakhiri paparan Buletin Didik malam ini. Saya Charles Mohan. Salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.